Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid kerana menonton saluran Didik TV KPM. Jadi bagi slot menengah atas kali ini, bagi mata pelajaran sains, kita sama-sama membincangkan topik radikal bebas dan bahan antioksidan. Jadi saya nak tanya cikgu kita hari ini, Cikgu Roslan, sebenarnya apa bahan antioksidan ni dan apakah bahan-bahan yang dikategorikan sebagai bahan antioksidan, Cikgu? Okey, terima kasih banyak Nisa. Okey, Sama-sama. kita akan belajar berkenaan dengan apakah itu bahan antioksidan. Baik. Tapi sebelum tu Nisa, kita pergi lanjut berkenaan dengan bahan antioksidan ni. Cikgu akan terangkan dulu apakah sebenarnya definisi bahan antioksidan. Okey, bahan antioksidan ini adalah merupakan sejenis sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk melambatkan atau menghentikan penoksidaan. Okey. Yang menyebabkan kita kulit Kusam, garis halus tadi. Iaitu proses peroksidan yang berlaku. So kita nak pastikan supaya perkara itu tidak berlaku, kulit kita tak kusam semua, kita perlu mengambil bahan antioksidan. Okey, bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Yang dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapatkan penyakit. Badan kita boleh menghasilkan bahan antioksidan ini. Tapi kalau Nisa tengok tadi buah-buahan yang kita ada di depan kita ni, itu adalah merupakan bahan yang di luar, makanan di luar yang untuk menggantikan bahan antioksidan yang semakin lama semakin berkurangan disebabkan oleh umur kita. Faktor umur. Faktor umur mempengaruhi kehilangan bahan antioksidan di dalam badan kita. Tapi dia akan berkurang apabila penggunaannya meningkat. So lagi banyak penggunaan radikal bebas tadi bertindak balas dengan badan kita, makin banyak bahan antioksidan tadi akan berkurangan. Terdapat bahan antioksidan di dalam makanan kita. Especially iaitu buah-buahan, makanan segar seperti sayur ada, Cikgu? Sayur-sayuran. Itu semua akan menghasilkan bahan antioksidan. Okey, Nisa ada tanya tadi kan, apakah kategori bahan makanan ataupun makanan apa yang mengandungi bahan antioksidan di dalam makanan kita? Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada yang pertama, beta karotina. Iaitu ditemui dalam makanan yang berwarna merah, warna kuning, warna jingga, seperti lobak merah, mangga dan ubi kelidik. Kalau Nisa perasan, makanan itu ada di sebelah Nisa. Ya, ini dia. Beta karotina itu itu adalah yang warna-warni, warna merah tu. Yang warna jingga itu adalah mengandungi beta karotina. Okey, kita ada yang kedua iaitu lutein. Sering dikaitkan dengan mata yang sihat, bahan antioksidan. Yang ni terdapat dalam kuantiti yang banyak dalam sayur-sayuran hijau seperti bayam, kubis dan brokoli. Baik. So lutein kita tengok warna dia pun hijau kan? Ya. So kita ada lycopene. Iaitu bahan antioksidan yang ditemui di dalam buah-buahan seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau gendang dan oren. Wah, banyaknya. So ada salah satu contoh bersama dengan Nisa dekat situ, lycopene tu. Yang ni tomato. Okey, tomato. Okey, seterusnya kita ada kategori vitamin C. Iaitu vitamin yang larut dalam air yang dikenali sebagai asid ascorbic. Iaitu bahan antioksidan ini terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry, cranberry, kubis, lada hijau dan pelbagai jenis biji. Dan kita ada vitamin E, iaitu kategori bahan antioksidan yang terakhir, yang kelima, iaitu yang dikenali sebagai alpha tocopherol. Iaitu bahan antioksidan yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak, termasuk minyak kelapa sawit, kita goreng-goreng kat rumah tu, itu mengandungi banyak vitamin E. Banyak vitamin E, baik. Minyak germa gandum, minyak jagung, minyak kacang soya. Bahan ini juga ditemui dalam apricot, brokoli, kekacang dan juga buah mangga. Baiklah, murid-murid, ada tak antara bahan-bahan yang mengandungi bahan antioksidan ni kegemaran semua? Nisa ada? Okey, jom kita teruskan. Okey, so Nisa, hari ini cikgu nak ajak Nisa bersama-sama. Okey, kita nak tengok apakah kesan bahan antioksidan ini terhadap radikal bebas berdasarkan kepada cikgu ada bawa hari ini ada 4 jenis
larutan. Baik, silakan cikgu. Sejenis kita ada larutan yang pertama iaitu air garam. Air garam. Okey, kita ada air gula. Air gula. Okey, kita ada jus limau. Baik. Dan kita ada larutan sodium bikarbonat. So larutan-larutan ini telah dibancuhkan dan kita tutup ya. Okey. Tapi sebelum tu, okey, sebelum kita jalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga pertama kita pakai sarung tangan. Sarung tangan dulu. Okey, jom baik. kita sama-sama pakai sarung tangan Boleh, dulu ya. cikgu. Alright. Murid-murid di rumah boleh mengambil nota terhadap eksperimen yang akan kita lakukan bersama-sama. Okey. Mana tahu dapat membantu ulang kaji masing-masing ya. Betul. Okey. Boleh. Okay, Boleh, cikgu? Boleh. Okey. Saya dah sedia. Selalu je pakai sarung tangan ni tak masuk jari ni. Baik, Okey. murid-murid di rumah boleh mengambil nota. Tadi kita ada larutan air garam, Kita ada garam, air gula, jus limau, dan larutan sodium bikarbonat. Okey, so hari ini kita akan uji contoh bahan antioksidan ini iaitu kita gunakan buah apple. Buah apple. Okey, buah apple, okey, apple hijau. So kita akan tengok apakah yang akan berlaku pada buah apple jika kita masukkan ke dalam keempat-empat larutan ini. Okey, dan satu juga kita akan biarkan dia terdedah kepada udara. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen, kita buka dulu penutupnya. Baik, saya akan bantu boleh cikgu ya? Boleh, silakan. Okey, kita tuangkan dia ke dalam bika. Tuangkan ke dalam bika. Okey. Yang ini adalah tuangkan larutan sodium bikarbonat. Okey. Right. Kita masukkan tuangkan air gula Semua ya cikgu? Semua. Okey, baik. Okey. Air gula. Okey. Yang ini dan pula satu lagi jus limau ya. Kita masukkan jus limau. Baik. Ke dalam bika. Okey. Semua dah dituangkan. Semua telah dituangkan. Okey, seterusnya kita gunakan apple hijau. Apple hijau. Okey, apple hijau ni seeloknya kita cari yang segar lah. Okey, supaya kita dapat keputusan eksperimen yang lebih baiklah. Lebih baik. Maksudnya kalau kita cari yang tak segar, kita tahu dah mungkin dah ada tindakan daripada radikal bebas terhadap apple hijau ni. Baik. Okey, so kita ambil apple hijau, kita ambil pisau. Gunakan pelapik pemotong. Baik. Okey, sebelum tu langkah berjaga-jaga dia. So, pastikan jika nak menggunakan pisau atau benda-benda tajam ni, jika lakukan di rumah, perlu mendapat pengawasan daripada ibu bapa. Ibu bapa. Okey, kalau di sekolah, pastikan mendapat pengawasan daripada guru. Alright. So, ingat murid-murid. So kita potong apple ni kepada 5 bahagian. 5 bahagian. Okey, kita potong ya. Okey. Saya akan perhatikan cara cikgu. Okey. Cikgu buat dulu ya. Boleh. Okey, so kita potong. Okey, satu bahagian. Okey, dan satu bahagian lagi. Bahagian. Okey. So kita ada kita perlukan 5 bahagian ya. Okey. So kita ada 5 bahagian. Okey, so kita tutup dulu pisau. Baik cikgu. Alright. So kita ambil apple ini, so kita gunakan penyepit, masukkan dia ke dalam larutan. Okey, kita masuk dalam larutan air garam. Baik. Okey, kita masukkan dia ke dalam larutan air gula. Kita masukkan ke dalam larutan jus limau. Tak nak turun pula dia ya. Takut dia. Takut dia tak nak pergi kepada jus limau. Okey. So kita ada larutan sodium bikarbonat cikgu. Sodium bikarbonat. Dan satunya kita jadikan dia sebagai kawalan. So kita letakkan dia terdedah pada udara. So kita biarkan. Okey, kita kena biarkan dia selama 1 minit. 1 minit. Okey, semasa kita nak menunggu ni, kita minta Nisa pula potong buah. Boleh. Dan apabila kita keluarkan yang ni, kita masukkan yang Nisa pula. Boleh, tidak ada masalah. Silakan ya. So, Nisa cikgu, boleh gunakan pelapik tu. Baik cikgu, terima kasih. Sementara kita menunggu, saya akan lakukan eksperimen ini sebagaimana yang Cikgu Ruslan dah tunjukkan. Baik,
murid-murid sekali lagi, cikgu dah pesan tadi kan, Ya. menggunakan peralatan yang tajam, perlulah berhati-hati. Berhati-hati. Perlu mendapat pengawasan daripada ibu bapa jika dilakukan di rumah ya. Contoh macam Nisa sekarang ni di bawah pengawasan Cikgu Roslan lah. Ya, saya. Kita berada di dalam kelas. Okey. Baik. Kemudian Okey. potong kepada 5 bahagian ya. Baik. Oh, saya rasa apple ni baru saja dipetik je. Bukan main segar Kerat lagi tu rasanya tu kan. Baik. Segar betul tu. Betul. Okey, Okey, saya akan potongkan hati-hati. lagi. Okey. Dah dapat 3 bahagian. 3 bahagian, Kemudian lagi 2. lagi 2, potong 2. Okey. Potong 2. Baik. Okey. Tutupkan, simpan. Okey, 5 bahagian. 5 bahagian Okey, sementara kita nak masukkan apple yang Nisa dah potong tadi ke dalam larutan tersebut, kita dah hampir 1 minit Betul? daripada larutan ni, so kita keluarkan. Boleh dia. keluarkan. Okey, Baik. so kita keluarkan. So kita letak pada Di dalam di piring. dalam piring petri. Piring petri di hadapan. Okey, Baik. piring petri di hadapan ya. Okey. Saya bantu yang ini, cikgu ya. Silakan. Okey. Daripada larutan sodium bikarbonat. Okey. So, Okey, baik. Sekarang saya akan Okey. masukkan okey, ke semua Nisa apple saya masukkan apple Nisa ke dalam ke dalam larutan larutan. tersebut. Okey, yang pertama Okey. saya ada larutan sodium bikarbonat. Bisa dia bikarbonat. Okey, saya akan letakkan. Okey, 1, Satu. Yang kedua saya ada jus limau. jus limau. Limau. Okey. Right. Kemudian saya akan letakkan di dalam larutan air Air, gula. gula. Okey. Okey. Kemudian yang ini saya akan Letakkan letakkan ke dalam air air garam. Okey. Dan satu yang terakhir cikgu saya letakkan di luar. di luar. Sebagai pemerhatian. Pemerhati ya. Okey. Alright, okey. So untuk eksperimen ni selepas kita masukkan ke dalam larutan tadi, Baik. so selama 1 minit kita akan keluarkan dia dan terdedahkan dia kepada udara. Okey, proses untuk mendapatkan keputusan apabila terdedah di udara mengambil masa sekurang-kurangnya 15 minit. 15 minit. Maknanya Tapi- cikgu sekiranya eksperimen ini dijalankan di sekolah, di sekolah. Murid-murid bersama dengan guru masing-masing kena tunggu 15 minit. 15 minit. Tapi kita tak ada masa cikgu tengok 15 minit. Macam mana kan? saya nak tahu keputusan Keputusannya. Okey. eksperimen kita kali ini? Alright. Okey, Nisa. Okey, cikgu ada sediakan bagaimanakah keputusan untuk eksperimen ni. Baik. Tapi sebelum tu lah nak tanya Okey, Nisa. baik. Agak-agaknya Nisa dah nampak dah dekat yang terdedah pada udara dekat tu bahagian tu. ada berwarna keperangan. Cuba yang Nisa punya masih ada. Saya Okey. dah mula menunjukkan Ada kalau murid-murid di sedikit rumah keperangan, betul. Betul, dekat bahagian Okey. bahagian dekat dengan biji ni dah mula timbul, warna, perubahan warna. Yes, perubahan warna perubahan yang warna. berlaku iaitu warna perang. Seperti kita tahu Okey. tadi buah apple yang Nisa potong tu masih segar. Masih segar. Tapi sekejap Okey, dia dah tinggal. sekejap saja Dah ada kesan. Dah ada kesan. Iaitu kesan daripada tindakan pendedahan pada udara. Baik. Tadi kita tahu kan pendedahan udara apa yang ada dalam udara tadi. Betul. Radikal bebas tadi yang menyebabkan apple tadi dah mula akan menghasilkan warna keperangan. Warna keperangan. Okey. Baik. So kita akan tengok apakah keputusannya. Tapi sebelum tu agak-agaknya Nisa yang mana dari antara 4 larutan ini yang paling menunjukkan kesan ya? Paling menunjukkan kesannya. Saya rasa Okey. tengok, kita ada larutan sodium bikarbonat, jus limau, Okey. air gula dan air garam. Okey. Saya rasa dengan yakinnya larutan sodium bikarbonat yang Okey. akan menyebabkan perubahan paling ketara pada hirisan apple kita, cikgu. Okey. Boleh kita semak, cikgu? Okey, semak. Okey, Baik. ni saya tahniah Nisa. Tepat sekali jawapan Nisa. Baik. Alright, tahniah. Okey, so sepatutnya kita akan dapat inilah keputusan untuk larutan sodium bikarbonat. Okey, Baik. warnanya bertukar menjadi warna keperangan. Keperangan. Okey, Nisa boleh Baik. pegangkan. So ini Saya adalah bantu. warna yang akan dihasilkan apabila kita terdahkan dia pada udara Baik. selepas 15 minit. Wah, begitu Okey. jelas dan ketara kesan kalau kesan dia untuk nampak dengan larutan lebih sodium jelas bikarbonat ni. Baik. Okey, so kita pergi dengan air jus limau Jus limau. Kita akan nampak dekat sini adalah masih lagi mengekalkan
iaitu warna kehijauan dia selepas dibiarkan 15 minit. Baik. Alright. Dan kita ada air garam. Air garam. Okey, ini keputusan untuk air garam. Baik. Murid-murid Okey, kita tengok iaitu keputusan untuk air garam. Okey, dan kita ada keputusan untuk air gula. Air gula. Cikgu, air garam Okey. ni nampak masih segar Masih lagi. Jus limau dengan air garam masih menunjukkan keputusan irisan apple tadi masih lagi segar. Baik. Tapi sebaliknya pada air gula itu nampak ada penyerapan bahan di dalam buah apple tadi. Yang dia bahagian nampak ini ke, macam cikgu? lebam-lebam sikit kan dekat yang bawah di tu bahagian kan. bawah ni, baik. So itu tindakan daripada kesan apabila kita masukkan ke dalam air gula. Air gula. Baik. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir, terdedah pada udara, kita akan nampak kesannya tapi dia nampak lebih kering. Betul. Kerana tindakan daripada udara tadi, air tadi tersejat dan menyebabkan warna peran terhasil. Tetap warna peran terhasil disebabkan oleh pendedahan pada udara. Disebabkan buah ini nampak semakin kering, kulitnya pun nampak semakin berkedut, cikgu. Dia semakin berkedut. Alamak, macam muka saya ke? Dah rasa dah. Itu adalah kesan daripada tindakan. Sebab kalau kita fikirkan, kalau kita letakkan bahawa keputusan apa yang kita buat eksperimen jalankan tadi tu, kita tengok pada kulit kita, diri kita. So maksudnya semakin lama dibiarkan, dia akan semakin lama akan mengalami perubahan. Menunjukkan kesan. Maknanya cikgu, proses pengoksidaan ini tidak hanya berlaku pada diri manusia tetapi pada juga seperti buah-buahan. Buah-buahan. So baik. kita nak tunjukkan. Tapi buah-buahan ini yang membantu menjadikan bahan antioksidan tadi untuk mengawal supaya tindakan radikal bebas tadi tidak memberikan kesan pada kesihatan manusia, pada kita. Kalau pada buah tadi untuk mengelakkan daripada warna keperangan pada buah apple tadi. Okey cikgu, sekarang kita dah tahu apa itu bahan antioksidan. Tadi kita belajar tentang jenis-jenis makanan. Jenis-jenis bahan antioksidan di dalam makanan. Kategori dia. Dan kita dah lakukan eksperimen bersama-sama. Jadi murid-murid, ayuh kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton saluran Didik TV KPM.